Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masya'allah, la yasukul khair ilallah, bismillahi masya'allah, la yasrifu su'a ilallah, bismillahi masya'allah, ma kana bikum fi ni'matin faminallah, bismillahi masya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima aghliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. نوينا التعلم وتعليم، تذكر وتذكير، ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu, sama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dan kita bersembahyang, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keizinan dan pilih kita pada malam ini untuk kita duduk dalam satu majlis yang penuh berkat dan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah taala tanpa lengah dan tanpa kita buang masa, kita tengok terus pada perbahasan dan juga pada sambungan di dalam kitab Panawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, yang pada minggu yang lalu kita telah pun masih lagi ada pada fasal yang pertama, iaitu yang menyatakan pada penjagaan mata. Musannif dah sebut bahawasanya apakah faedah-faedah dunia dan juga faedah-faedah akhirat yang sepatutnya kita gunakan mata itu mendapatkan faedah-faedah dunia dan juga faedah-faedah akhirat. Jadi insya-Allah taala kita akan sambung balik pada kalam musannif rahimakumullah. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Kata musannif rahimakumullah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mengatakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Kata Allah taala, wahai Nabi Muhammad, hai Rasulullah, katakanlah kepada orang-orang beriman, beritahulah kepada orang-orang beriman untuk mereka itu memejamkan oleh kamu akan mata kamu. Artinya orang-orang lelaki menjaga penglihatan mata mereka. Wa ihfazu furujahum, dan juga hendaklah mereka itu memelihara akan daripada kemaluan-kemaluan mereka di kalangan lelaki. Zalika azkalahum, demikian itu kata Allah Ta'ala adalah suci bagi mereka, iaitu baik bagi mereka, baik bagi hati mereka. Innallaha khabirum bima yas'aun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan apa yang mereka melakukan. Artinya Allah juga maha membalas dengan apa yang mereka melakukan ke atasnya. Itu yang dikatakan. Kata musannif pada ayat ini yang pertama, kita tengok yang mana kata musannif ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik. Dia mengajar kepada kita tiga perkara. Yang pertama Allah Ta'ala perintahkan, iaitu Allah mengajar kelakuan yang baik. Arti kata Allah Ta'ala suruh kita buat perangai baik, bersifat yang baik. Dan kemudian yang kedua, dan memberitahu. Yang kedua, ayat ini mengajar kepada kita nak memberitahu, ataupun kita kata tanbih, peringatan. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, konteks ayat ini ada tiga perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala suruh berkelakuan baik. Dan yang kedua, Allah Ta'ala suruh beri peringatan. Dan Allah Ta'ala suruh kita beringat. Yang ketiga, iaitu dan menakutkan, iaitu takhwif, iaitu beri penakutan. Ini tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok memang uslub dakwah Allah Ta'ala. Kalau dalam ayat yang lain pun, kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala sendiri pun suruh untuk Nabi SAW berdakwah dengan cara yang baik. Kalau itu dalam Al-Quran, bila Allah kata kepada Nabi Muhammad suruh sampai kepada umatnya, artinya mesti ada konteks tiga perkara ni. Yang pertama, kelakuan baik.
cakap baik-baik. Kerana itu kalau kita tengok dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, suruh dakwah. Dan Nabi Musa dan juga Nabi Harun suruh dakwah kepada Firaun. Siapa Firaun? Orang yang menentang Allah Ta'ala, yang mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang paling tertinggi. Syaitan, iblis punya derhaka dengan Allah Ta'ala pun tak mengaku Tuhan. Firaun ni mengaku Tuhan, tapi Allah kata apa kepadanya? Faqula lahum, maka katakanlah kepadanya, qaulan layyina, dengan perkataan yang lembut. Artinya bila dakwah tu permulaan biar baik-baik cerita. Jadi begitulah dalam ayat-ayat yang lain, kalau Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad berdakwah, artinya dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala suruh dengan 3 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala suruh memperingatkan, Allah Ta'ala suruh berlakuan yang baik. Yang kedua, untuk memberi peringatan. Yang ketiga, untuk menakutkan. Yang pertama, dakwah dengan cara yang baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala juga, Allah katakan kepada Nabi Muhammad, Nabi SAW, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wahai Nabi Muhammad, dakwahlah kamu kepada jalan Tuhan kamu bil hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama, bil hikmah. Dalam kitab Muhammad Insanul Kamil, Syekh Sayyid Muhammad Ali Wali Maliki mengatakan dalam ayat ini, yang pertama kata Allah Ta'ala, wahai Nabi Muhammad, dakwahlah umat kamu pada jalan Tuhan kamu dengan hikmah. Kata beliau, maksud hikmah itu kepada golongan-golongan yang belum lagi masuk Islam, orang-orang yang jauh sekali dengan agama ni, ataupun orang ahli maksiat. Nampak ada ahli maksiat. Jadi bukan tiba-tiba kita tengok orang bukan Islam, orang ahli maksiat, kita terus judge dia. Ayo ahli neraka. Nampak? Bukan macam tu. Tetapi bil hikmah. Sama juga konteks ini, kata musannif, Allah Ta'ala itu membawa pada ayat ini mengajarkan kelakuan yang baik. Katakan kepada umat-umat yang beriman, iaitu memelihara mata mereka. Nampak tak? Yang kedua, ayat tersebut bil hikmati wal mau'izah, dan hendaklah kamu berdakwah pada jalan Tuhan kamu dengan menasihatkan. Mau'izatil hasanah, iaitu nasihat yang baik. Kata Sayyid Muhammad Ali Wali Maliki, nasihat yang baik ni kepada siapa? Kepada orang-orang ahli masjid. Nampak? Orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang mana mereka dah berjinak dengan agama ni, dah mula faham agama. Nasihat baik-baik, itu mereka memerlukan kepada mau'izatil hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan hendaklah kamu berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Ini kata Sayyid Muhammad Ali Wali Maliki kepada golongan-golongan yang mula mengingkari dan juga yang mula untuk bergaduh, membawa hujah, maka berjidal dengan mereka, berhujah dengan mereka dengan cara yang paling terbaik, bukan dengan penghinaan, dengan apa. Ini kalau tengok dalam Al-Quran kebanyakan macam tu. Allah Ta'ala bila dakwah tu mesti 3 perkara ni. Bahkan dalam kitab Minhajul Talibin, Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali, disebutkan seperti sama seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Yang pertama kata beliau, tengok. Maka kata musannif, maka adapun mengajar adab, maka firman-Nya Allah, bersabdalah oleh kamu wahai Muhammad bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka. Jadi yang pertama ni, Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad beritahu kepada mereka untuk beradab dan ajarkan mereka adab, iaitu mereka memejamkan mata mereka. Jadi kerana itu orang-orang beriman ni, adab mereka adalah mereka memelihara mata mereka. Nampak tak? Kerana itu kita sebutkan sebelum ini, adab bila kita gunakan mata kita ini, tidak boleh kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Pergi rumah jiran, tengok dalam rumah dia, tak boleh. Tak halal bagi kita untuk melihat dalam rumah jiran kita tanpa diizinkan oleh tuan rumah itu, apabila kalau dia dah buka dan pelawa kita masuk. Saja-saja kita tengok dari jendela, haram hukumnya kita melihatnya.
Jadi adab, Allah Ta'ala suruh menjaga mata itu dari babil adab, iaitu daripada bab menjaga adab. Itu dikatakan, kata musannif rahimahumullah, iaitu menutup daripada apa mata mereka? Daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Barang yang tiada halal memandang kepadanya, iaitu sesuatu yang mana diharamkan oleh Allah Ta'ala ataupun digelar sebagai sesuatu aurat-aurat. Bagi orang perempuan, aurat di seluruh tubuh badan dia, kecuali wajah dan juga tapak tangan dia. Itu orang perempuan. Bagi orang lelaki, segala daripada pusatnya sampai kepada lutut, tidak boleh untuk dia melihat kepada sesuatu yang diharamkan ataupun sesuatu yang diletakkan sebagainya aurat. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hamba-Nya dengan berkelakuan yang baik. Jadi dengan ayat ini juga kata musannif, Allah Ta'ala menyuruh hamba tersebut dengan berkelakuan yang baik, iaitu berakhlak yang baik. Seperti apa? Iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram. Jadi Allah Ta'ala dia perintah kepada Nabi Muhammad supaya peringatkan orang-orang beriman ni supaya mereka beradab, berakhlak baik dengan memelihara mata mereka daripada melihat sesuatu yang haram. Dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia, maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya. Dan jika tiada nescaya adalah ia jahat perangai dan patut ia dimurkai dan disiksanya. Kalau tak jaga kedua-dua ini, kata musannif, maka kita telah pun derhaka dan kita telah buruk adab dan juga akhlak kita. Apabila digunakan dua anggota ini, mata penglihatan kita dan juga kemaluan kita, dengan sesuatu, memandang sesuatu yang haram, maka kita telah pun meletakkan diri kita dimurkai dan akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, ini nak masuk bulan Ramadan dah ni. Nak masuk bulan Ramadan, kita kena jaga mata kita. Bulan Ramadan, benda yang paling aula sekali kita kena jaga, kebanyakannya adalah sesuatu yang boleh meruntuhkan pahala kita. Kerana itu benda yang membatalkan puasa kita ni ada dua perkara. Yang pertama dipanggil muhbitat. Muhbitat artinya terjatuh. Dia ambil perkataan habita, artinya jatuh. Jadi benda yang pertama boleh membatalkan puasa ni, benda yang pertama adalah muhbitat, iaitu mengurangkan pahala ataupun menjatuhkan kita punya pahala. Itulah dikatakan, kata para ulama, benda yang boleh membatalkan. Maksudnya membatal sini, batalnya pahala kita. Itu Nabi SAW sebut, kam min sa'imin wa laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi mereka tak dapat pahala puasa, pahala tahajud, pahala Al-Quran, pahala sahur, pahala berbuka. Nampak? Tak dapat belaka. Kata Nabi, kenapa? Orang-orang yang tak menjaga mata, orang-orang yang tak menjaga lisan, tak menjaga anggota-anggota mereka. Artinya bulan Ramadan lagilah kita kena jaga, tuan-tuan dan puan. Khususnya pada bulan Ramadan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, barang siapa yang tidak meninggalkan syahwatnya, maka Allah Ta'ala tidak berhajat daripada apa yang dia tahan daripada makan dan juga minumnya sedikit pun. Artinya Allah Ta'ala tak pandang kalau dia berpuasa, dia tahan makan minum macam mana pun, usaha macam mana bangun pagi tadi masak, tapi tak jaga mata, Allah tak pandang makan dan tahan makan dan minum kita, tuan-tuan perempuan. Tak ada guna kita berpuasa, sebab pahala kita terjatuh begitu saja. Itu yang pertama dipanggil muhbitat. Dan muhbitat ini disebut dalam hadis Nabi SAW ada beberapa perkara. Kata Nabi SAW, yuftirna lisa'im khamsu. Yuftirna lisa'im. 5 perkara yang bakal membatalkan pahala puasanya seorang tu. Di antaranya kata Nabi SAW, al-kadibu, menipu. Wan namimatu, yang kedua adalah namimah, mengadu domba. Pergi sana batu api, pergi sana dia burukkan orang lain. Bulan puasa dia buat macam tu. Itu yang kata Nabi SAW. Yang ketiga, orang yang mereka itu membawa khabar fitnah. Kata Nabi SAW, al-kadhibu wa namimatu, dan juga orang-orang yang bernamimah, orang-orang yang mengadu domba, dan juga orang yang membawa khabar fitnah.
kata Nabi SAW. Wan nazra bi syahwah, dan juga memandang dengan syahwat, kata Nabi SAW. Ini yang merosakkan dan menjatuhkan pahala kita. Alah, rugilah tuan-tuan dan puan-puan. Penat kita puasa, tuan-tuan dan puan-puan, tapi kalau kita tak jaga mata, habislah daripada amalan kita, daripada puasa kita. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Di antaranya yang disebut oleh Nabi SAW. Yang terakhir kata Nabi, iaitu halaful yamin, sumpah palsu, ataupun janji palsu, ataupun sumpah palsu. Sumpah nama Allah tapi tipu atas nama Allah Ta'ala. Jadi jangan tuan-tuan dan puan-puan buat perkara-perkara yang disebut oleh Nabi SAW, khususnya pada bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak? Kemudian kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandali, dan ada pun memberitahu, artinya tanbih, pada ayat yang ada padanya memberitahu tanbih, maka firman-Nya Allah Ta'ala, bermula demikian memejam mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka. Jadi memberitahu itu artinya memberi peringatan kepada mereka. Beringat, kalau kamu jaga mata, kalau kamu jaga kemaluan kamu, maka ianya boleh membersihkan. Membersihkan apa di sini? Kata Imam Al-Ghazali pada ayat ini, tafsirnya beliau, ai athhar liqulubihim, iaitu menyucikan hati-hati mereka. Orang tak jaga mata, macam mana nak bersih hati dia? Orang tak jaga kemaluan, bermakna dia tidak menjaga mata. Itu saja. Orang yang kalau menjaga mata, dia dapat menjaga kemaluan dan hatinya akan terjaga. Tetapi kalau orang yang tak jaga mata, dia tak akan dapat menjaga kemaluan dan hatinya juga tidak dapat dijaga. Inilah yang dikatakan para alim ulama. Seolah-olah mata ini tuan-tuan dia hubung kait dengan kemaluan kita dan juga hati kita. Itu kata Sayyidina Ali Kamarajah, orang yang tidak mementingkan matanya, maka hatinya tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Orang yang tidak mementingkan matanya. Jadi kerana itu, khususnya bulan Ramadan ni kenalah usaha kita tuan-tuan dan puan-puan. Kata Nabi SAW, فَإِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُسُ وَلَا يَفْسُكُ وَلَا يُجْهَلْ. Kata Nabi SAW, apabila kamu berpuasa, kata Nabi SAW, maka jangan kamu mengucapkan perkataan-perkataan cela. فَلَا يَرْفُسُ, jangan maki hamun. وَلَا يَفْسُكُ, dan jangan kamu menjadi berfasik. Jangan kamu berfasik, iaitu kamu melakukan dosa-dosa, memandang sesuatu yang haram dan sebagainya. Nampak tak? Khususnya bulan Ramadan ni, lagilah kalau boleh kita tak kurangkan tengok sosial media dan sebagainya. Kalau guna pun hanya sekadar benda-benda yang baik-baik. Sebab tu tuan-tuan dan puan, bila sosial media ni, dia boleh menjadikan kita ni jadi orang baik ataupun menjadi orang yang jahat. Disebut oleh Mufti Tarim Habib Ali Al-Mashhur. Beliau mengatakan, apakah hukum memakai sosial media ni? Facebook, Instagram, apa semua. Maka dalam fatwanya dia mengatakan, di situ kamu kena tengok aghlab, keghalibannya, kebanyakannya penggunaan kamu. Sekiranya penggunaan tersebut melalaikan kamu dan juga menceburkan kamu untuk memandang sesuatu yang haram dan menambahkan syahwat kamu, artinya berdosa. Meskipun 50% baik, 50% maksiat. Kata Syekh tersebut, tak boleh juga kita pakai. Walaupun 50% kita tengok Facebook, benda baik. 50% kita tengok Facebook, benda jahat. Tak boleh. Kata beliau, kita kena pakai sesuatu Facebook tersebut dengan sesuatu yang mana dianya lebih banyak faedah kebaikan ukhrawi akhirat kita berbanding daripada dosa. Sebab benda dosa tengok sosial media ni, terkadang bukan dosa melihat, kadang-kadang dosa dengan kita membaca. Apa tak? Dan mempercayainya. Dengan share, dengan like pun boleh jadi dosa. Maka kata beliau, kalaulah ghalib kita ni memakai, jadi lalai, jadi banyak buat dosa padanya, haram untuk kita pakai. Baik kita tinggal. Nampak tak? Jadi oleh kerana itu, platform-platform yang ada sekarang ni, platform yang sekarang kita gunakan dan sebagainya, memang orang kafir buat.
Tetapi kita gunakanlah untuk berdakwah. Kita gunakanlah untuk sebar benda baik-baik. Oleh kerana itu, jangan follow benda-benda yang tak elok. Nampak ada orang follow Instagram. Orang tak tutup aurat. Dia follow orang-orang yang suka kontroversi. Dia suka follow orang-orang yang menyebarkan benda-benda kontroversi. Artis-artis, fitnah-fitnah. Suka dia sibuk ikut. Ini akan disoal oleh Allah. Ini juga dia akan disoal oleh Allah Ta'ala. Ingat tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kita pernah like dulu, walaupun kita pernah follow, tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Man a'ana ala ma'asyatin wala bisyatri kalimah kana syarikan lahu. Barang siapa yang membantu satu maksiat. Orang yang buat maksiat dekat Twitter, dekat Facebook, dekat Instagram tu, pamerkan kecantikan dia, buka aurat. Kenapa dia nak pamer? Sebab ada orang tengok. Tapi bila kita yang penyumbang yang tengok, makin banyak dia nak menunjukkan daripada kecantikannya, daripada auratnya, bermakna kita membantu dia juga melakukan maksiat. Jadi kena tabih, tuan-tuan, ingatlah. Mata kita ni khususnya pada bulan Ramadan, lagilah kita kena jaga, tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah. Kemudian kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, beliau mengatakan, memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu, keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada apa? Segala dosa, dan sebab bagi memperbanyakkan pekerjaan kebajikan. Orang pelihara mata, pelihara kemaluan, maka bersih hatinya dan mampu untuk dia menambahkan amal ibadah taat kepada Allah. Kerana itu maksiat ni apabila dia buat, maka dilayan, maka bermalaslah kita zikrullah, malaslah kita menimba ilmu, malaslah kita nak dekat diri kita kepada Allah Ta'ala. Akan terhijab. Kerana itu maksiat ni kita jangan layan. Maksiat sekali kita buat, jangan kita istiqamah. Kata Nabi SAW, orang mukmin tidak jatuh 2 kali. Faham maksud hadis? Kata Nabi SAW, orang mukmin tidak jatuh 2 kali. Orang yang mempunyai sifat orang mukmin yang sebenar, kalau dah buat maksiat sekali, dia tak buat dah. Tapi kalau orang tersebut dia buat maksiat, kemudian dia ulang balik, taubat, tak apa. Tapi yang masalah, kalau orang buat jenis semua maksiat, tak taubat, dia ulang, maka ini tuan-tuan dan puan-puan dipanggil musirrun ala saghair wal kabair. Orang yang berterusan melakukan dosa kecil dan dosa besar ni, tuan-tuan dan puan-puan, disebut dalam satu athar mengatakan bahawasanya al-ma'asi baridun ila kufri. Maksiat itu adalah penghantar kepada kekufuran. Sebut dalam athar. Maksiat itu penghantar kepada kekufuran. Macam mana penghantar kepada kekufuran? Macam mana? Ada satu kisah seorang lelaki ni. Dia ni abid, ahli ibadah. Maka datang syaitan menyerupai seorang lelaki. Dia kata kepada abid, "Hei abid, aku tengok kau ni siang, pagi, petang, malam zikir. Kesian, malam beribadah, pagi puasa. Marilah kita pergi di sana tu, di bandar ada satu pesta sekarang. Ada satu pesta. Marilah pergi sekejap." Laki tu kata, abid tu kata, "Mana aku boleh pergi?" Dia kata, "Tu tempat yang Allah Ta'ala murka." Kata syaitan, mengatakan, "Pergi sekejap saja. Kau kan ada ilmu. Amal kau kan banyak. Hati kau kan dah bersih. Kalau kau pergi sana, nescaya kau tak akan tergoda punya. Tak ada apa-apa." Lalu dia pun pergi, tuan-tuan dan puan-puan. Terhasut juga. Ingat, itu manusia biasa. Lalu tuan-tuan dan puan-puan diikut syaitan pergi ke bandar, masuk pesta tersebut. Bila masuk, terkejut. Ramai orang berjoget, ramai orang-orang sedang minum arak. Lalu syaitan tersebut mengatakan, "Sekarang kau tengok mereka sedang enjoy. Kau dah menghabiskan puluhan tahun beribadah, cubalah minum sedikit." Dia kata, "Allah Ta'ala mengharamkan minum arak, mana boleh?" Dia kata, "Cuba minum sedikit saja, satu tegukan saja. Kerana kau boleh beristighfar, kerana kau boleh bertaubat. Kau tahu macam mana nak taubat. Puluhan tahun kau beribadah, takkanlah Allah Ta'ala tak pandang amal ibadah kau? Tak apa, cuba." Maka dia minum sedikit, satu tegukan, tuan-tuan dan puan-puan. Syaitan kata, "Tambah lagi, sedap rupanya. Tambah, sampai mabuk." Maka bila mabuk, kata syaitan tu, nampak ada seorang perempuan kat sana. Nampak? Dah mabuk, tuan-tuan dan puan-puan.
dia pun pergi kepada perempuan tersebut, mendatangi kepada perempuan, akhirnya dia tidur dengan perempuan tersebut. Maka apabila dia tidur dengan perempuan tersebut, akhirnya datang jabatan ahli agama. Serbu tempat tersebut, tangkap, habis semua ditangkap. Maka lelaki tersebut, tuan-tuan dan perempuan, ditangkap dalam keadaan dia itu bersama dengan perempuan tersebut dalam keadaan berzina. Maka lelaki tersebut abid dah pun bernikah. Hukum ketika itu hukum hudud, diwajibkan bagi dia rejam sampai mati, hukuman mati kepadanya. Maka lelaki tersebut sebelum dihukum, tuan-tuan dan perempuan, dia dah pun sedar, menyesal tak sudah dimasukkan dalam penjara. Akhirnya datanglah iblis lagi. Iblis kata kepada abid tersebut, dia kata, kau nak keluar tau. Laki abid tersebut, tuan-tuan punya marah. Sebab engkau lah ni. Sebab engkau, aku dah masuk dalam pesta ni, aku dah minum arak, sekarang aku dah terlanjur pula dengan perempuan. Sebab engkau. Kata iblis, aku ada kunci. Aku boleh keluarkan kau daripada sini, tapi dengan syarat. Laki tersebut tanpa fikirlah, kalau boleh nak larilah, tak nak kena rejam sampai mati. Nampak? Fikir juga cara macam mana nak keluar. Akhirnya iblis kata dengan syarat, keluar daripada agama Islam. Keluar, tuan-tuan dan perempuan. Dia pun keluar dengan satu kalimah, dia keluar daripada agama Islam. Time tu juga Allah suruh malaikat maut cabut nyawanya, mati dalam keadaan kafir. Maka ini yang dikatakan al-ma'asi baridun ila kufur. Maksiat itu pembawa kepada kekufuran. Tanpa kita taubat, tanpa kita ada insaf dalam diri kita, inilah. Itu kata para ulama, walaupun dosa-dosa kecil, tinggalkan. Istighfar paling kurang pun. Sebab takut kita terbawa akan melakukan dosa-dosa besar. Jadi kerana itu, di antara benda yang patut kita jaga pelihara adalah mata kita. Sebab kalau orang tak jaga mata, kemaluan dia tidak akan jaga mata, maka hatinya tidak akan terjaga. Dia akan melarang. Jadi itulah yang dikatakan bahawasanya kebaikan daripada penjagaan mata itu mampu untuk memperbanyak pekerjaan kebajikan, kata musannif. Dapat membuatkan seorang tersebut tambah taat kepada Allah Ta'ala. Jadi mudah beramal soleh. Sebab apa? Sebab dia menjaga akan matanya. Lalu terjagalah hatinya. Dan ada pun menakutkan, maka firmannya yang ketiga. Maksud daripada ayat ini, bahagian yang ketiga, kata musannif, dan ada pun menakutkan, iaitu takhwif. Maka firmannya Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan kamu, akan dia seperti mengetahui ia akan zahirnya. Maka kata musannif, maka selagi membalas ia akan dia, jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga, dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan siksa api neraka. Jadi yang ketiga ni, Allah nak mengatakan Allah mengetahui walaupun kita menyembunyikan pandangan kita. Walaupun kita sembunyi-sembunyi, kita tengok sedikit daripada aurat orang, Allah Ta'ala tetap mengetahuinya. Dan begitu juga Allah mengatakan Allah Ta'ala itu mengetahui dan akan menganjarkan apa yang seseorang itu tersebut melakukannya. Jadi pada ayat yang ketiga ni, Allah memberitahu bagi kita peringat bahawasanya kita ni diperhati oleh Allah Ta'ala. CCTV Allah Ta'ala tak pernah terpadam. Jadi kan itu, kalau kita nak buat maksiat, fikir-fikirlah kat mana bumi Allah Ta'ala kita nak buat maksiat. Semua tempat Allah Ta'ala tengok. Nampak tak? Jadi kerana itu, kita kena ada perasaan khauf, takut kepada Allah. Ada satu kisah, seorang lelaki ni, tuan-tuan dan perempuan, handsome, seorang ahli Yaman, orang Yaman, handsome, zaman dulu lah. Jadi seorang perempuan ni, bila dia tahu lelaki ni handsome sangat, satu hari tu dia nak tengok. Orang masyhur nama dia. Akhirnya dia pun pergi tengok lelaki tersebut. Dia tengok memang betul handsome. Akhirnya dia buat-buat beli barang dekat pasar. Lalu dia pun kata kepada lelaki tersebut, dia kata, lelaki, hey, boleh tak kau tolong aku jap angkat barang-barang ni? Sebab aku tak ada orang kat rumah. Tak ada orang. Aku seorang saja, duduk seorang. Boleh tak angkat barang? Lelaki soleh tersebut, dia kata nak angkat barang. Macam berat, tapi tak tolong pun susah juga. Barang banyak. Maka dia pun tolong. Maka dia pun jalan ke hadapan, diisyaratkan oleh perempuan tersebut. Bila sampai ke rumah tuan-tuan dan perempuan tersebut katakan, letak barang kat dapur, dia kata.
Tak boleh letak kat sini. Berat juga, saya tak boleh angkat nak masuk kat dalam. Maka bila masuk perempuan tersebut, tutup pintu, tuan-tuan dan perempuan. Bila tutup pintu, perempuan tersebut mengatakan kepada lelaki tersebut, aku dah lama cinta kepada kamu. Kata, marilah, datangilah kepada aku. Perempuan tersebut pun kata macam tu. Apa lelaki tersebut mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku ni takut dengan Allah Ta'ala. Lelaki tersebut pejamkan mata dia. Tapi perempuan tersebut, dia kata apa? Kalau kamu tak datang aku sekarang, maka aku akan jerit bahawasanya kau nak mengapa-apakan aku. Lelaki tersebut, tuan-tuan dan perempuan, dalam takut juga. Akhirnya Allah Ta'ala berikan taufik dan juga ilham kepadanya, tuan-tuan dan perempuan. Lalu dia kata kepada perempuan tersebut, kalau kau nak aku datangi kau, biar aku bersihkan badan aku dulu. Mana tandas? Ditunjuk tandas, tuan-tuan dan perempuan. Bila masuk tandas, tandas zaman dulu, macam tandas nenek moyang kita. Simpan lagi najis kat dalam dia. Maka dia ambil seluruh najis tersebut, dia lumurkan pada tubuh badan dia, tuan-tuan dan perempuan. Lumurkan pada tubuh badan dia. Bila dia keluar, perempuan tersebut tengok terkejut dan berbau busuk. Kata lelaki tersebut, sekarang ni kau nak tak datang kepada aku? Perempuan tersebut marah sangat-sangat. Akhirnya dia pun halau lelaki tersebut keluar, tuan-tuan dan perempuan. Maka dikatakan lelaki tersebut, tuan-tuan dan perempuan, masyhur cerita ni, tuan-tuan dan perempuan, apabila beliau setelah mandi daripada balik rumah, Allah Ta'ala pakaikan wangian yang wangi, yang sangat tidak boleh ditandingi dengan mana-mana minyak wangi. Badannya keluar minyak wangi yang begitu wangi, tuan-tuan dan perempuan. Sehingga wafatnya beliau itu, tuan-tuan dan perempuan, kuburnya itu mengeluarkan wangi-wangi. Sekarang ni ada di Yaman, tuan-tuan dan perempuan. Ini kisah yang ma'ruf, tuan-tuan dan perempuan. Wangi, kalau orang pergi kat kubur dia rasa bau wangi. Inilah orang-orang yang mempunyai ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menundukkan pandangan dia. Walaupun dalam keadaan macam tu, tetapi kerana nak takut kepada Allah. Kerana itu kata setengah para ulama, apabila kita diduga dengan satu maksiat, keinginan nak buat, maka katakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala. Ataupun disebut oleh Imam Abdullah At-Tustari, di antara amalan yang kita boleh buat untuk kita sentiasa muraqabah, rasa Allah Ta'ala tu hadir dan kita tak nak buat maksiat, antaranya beliau mengajarkan kepada kita, yang pertama kita baca Allahu ma'i. Allahu ma'i, iaitu Allah bersamaku. Allahu ma'i. Nak buat maksiat baca ni, Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Baca ni, nak buat maksiat baca Allahu syahidi. Allahu mutalli'an alayya, Allah itu melihat kepada aku, menilik kepada aku. Maka insya-Allah Ta'ala, kata Sayyidil Habib Umar, orang yang baca ketika ini kalau nak buat maksiat, tak jadi buat maksiat. Nak pandang benda haram, tak jadi nak pandang. Ini di antara amalan dia sebutkan oleh Sayyidil Habib Umar, tuan-tuan dan puan, untuk kita amalkan. Jadi ingatlah, Allah Ta'ala itu melihat pada kita, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Kalau kita ada perasaan muraqabah, syuhud di hadapan Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan, maka kehidupan kita ni akan sentiasa merasakan kebaikan dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dah tak ada rasa malu, ini yang disebut oleh Nabi SAW, kalau kamu dah tak ada perasaan malu, maka kamu lakukan apa yang kamu nak. Maka kamu akan lihat apa yang kamu nak. Kerana itu malu ni benda yang sangat-sangat penting, tuan-tuan dan puan. Kerana itu kata Allah Ta'ala dalam firman lagi, kata beliau, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah itu mengetahui akan khianat-khianat pandangan-pandangan mata. Wa ma tukhfiya sudur, dan apa yang disembunyikan akan hati-hati kita. Nampak? Allah Ta'ala mengetahuinya. Dan seterusnya, Nabi SAW bersabda, inna nadhara ilal mahasinil mar'ati sahamun masmumun min sihamin iblis, faman tarakaha ataqaha Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, pada sangat segera membinasakan. Maka barang siapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah Ta'ala, nescaya memperasakan ia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan ia akan dia. Jadi orang-orang yang pandang kepada pandangan perempuan, kepada perempuan, maka sebenarnya itu adalah panahan-panahan iblis kepada
kepada hati kita, tuan-tuan perempuan. Yang beracun, yang mampu mematikan, tuan-tuan perempuan, mematikan hati. Sebab tu selagi mana kita pandang benda haram, selagi itulah hati kita akan keras, hati kita akan menjadi semakin kotor. Kata Nabi, siapa yang tinggalkannya, nescaya Allah Ta'ala akan memberasakan baginya ataupun merasakan kepadanya ta'ma ibadah, kemanisan ibadah, tuan-tuan perempuan. Nak rasa manis ibadah ni, tinggalkan maksiat. Tu saja. Tinggalkan maksiat. Nak rasa manisnya menuntut ilmu, tinggalkan maksiat. Sebab ilmu tak akan datang kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Begitu juga halawatul ibadah, kemanisan ibadah itu tak akan datang kecuali kalau kita tinggalkan maksiat. Jadi sebab itu, tuan-tuan perempuan, kalau kita jaga sungguh-sungguh mata kita ni, lalu kita akan dapat ta'mal ibadah, halawatul ibadah. Para ulama salaf mengatakan, tuan-tuan perempuan, kami telah berpenat-penat selama 30 tahun. 30 tahun untuk mendapatkan kemanisan ibadah. Sehingga setelah 30 tahun, barulah kami dapat merasakan dengan benar-benar kemanisan ibadah. Macam mana, tuan-tuan perempuan, kalau kita ni tak sama macam ulama dah, mujahadah kurang, zikir kurang, pandang pun benda-benda banyak benda yang haram, lisan kita pun banyak sebut benda yang tak elok, macam mana nak dapat ta'mal ibadah? Kata ulama, kami setelah berpenat-penat 30 tahun, baru kami mendapat rasa kemanisan ibadah. Nampak tak? Arti katanya, nak dapat kemanisan ibadah, tu saja, meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Menceritakan hadis ini oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu dan menghukumkan ia sanadnya dengan sahih. Dan sabda Nabi SAW bersabda lagi, likulli ibni Adam hadduhu minaz zina fal aynanu tazniyan wa zinahuma wal yadan tazniyan wa zinahuma al batshu wa rijlan tazniyan wa zinahuma al mashyu wal famu yazni wa zinahu taqbil wal qalbu yahumu wa yusaddiqu dhalika al farju aw yukadzibuhu. Kata Nabi SAW, ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Setiap anak Adam itu boleh melakukan zina. Zina artinya dosa lah di situ. Maka dua mata itu berzina dengan kedua-duanya. Macam mana mata ni berzina dengan kedua-duanya? Iaitu, kata beliau, dan zina keduanya memandang sesuatu ataupun kepada barang yang tiada harus daripada dipandangnya. Jadi kalau kita pandang dengan mata kita dengan sesuatu yang haram, maka kita berzina dengan mata, kata Nabi SAW. Dan begitu juga tangan mampu berzina, kata Nabi SAW. Dan zina dengan tangan tersebut adalah dengan menyentuh, dengan menampar, dengan kita memegang. Itulah dikatakan memegang sesuatu yang haram, maka dipanggil zina pada tangan. Dan juga kaki, kedua kaki mampu berzina. Dan zina kedua-dua tersebut dengan melangkah kepada sesuatu ataupun berjalan sesuatu di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga zina takbil dan zina mengucup. Macam mana? Iaitu zina dan zina dengan mulut, iaitu zina dengan mengucup, mencium dengan sesuatu yang tidak dihalal dikucupkan. Dikucup, diciumkan. Dan bermula hati itu, kata Nabi SAW, hati berkehendak dan ia mencita-cita ia membenarkan yang demikian, oleh itu faraj, dan bahawa mengerjakan ia akan zina itu atau mendustakan ia, dan ia akan dia dengan bahawa tertegah ia daripadanya. Itulah yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Menceritakan akan hadis ini oleh Imam Muslim dan juga Imam Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawasanya asal bagi zina itu adalah faraj dan dua mata. Jadi itulah Nabi SAW sebut asal daripada zina itu berlakunya daripada pandangan mata. Itulah kata musannif. Kita habiskan sikit. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Kata musannif di sini, bagi kita, setiap kita tengok anggota kita ni, hendaklah kita tengok bahawasanya apa yang kita nak buat dengan anggota-anggota kita ni. Sebelum kita nak melakukan, sebelum nak pandang, tengok kita nak pandang ni apa faedah dia, apakah kita yang nak benda tersebut, apa benda yang kita pandang. Begitulah seluruh anggota. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti-nanti baginya itu. Pekerjaan yang nanti-nantinya bagi itu iaitu di syurga.
Maka hendak kita fikir bahawa segala anggota kita yang patut kita kerjakannya, yang patut kita lakukannya, iaitu kita fikirkan nanti perkataan anggota-anggota tersebut yang akan digunakan dapat faedah di dalam syurga nanti. Maka jika perkara itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Maka anggota itu apabila sesuatu manfaatnya besar nanti dalam syurga, maka hendaklah kamu meliharanya dengan peliharaan yang sangat-sangat. Nampak tak? Di antaranya, maka bermula kaki itu adalah di nanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun-kebun syurga dan mahliganya. Maka tengok, kalau kita suka langkah kaki dalam syurga, kita nak kaki kita langkah dalam syurga, nak mudah kaki kita di setiap sirat, maka langkahlah kaki kita banyak di masjid. Langkahlah kaki kita di majlis-majlis ilmu. Tapi kalau kita banyak langkah benda tempat-tempat yang haram, maka itulah yang menyusahkan kita nanti di yaumul qiyamah. Fikirkan. Pada anggota kita sebut, fikirkan, kata musannif. Dan adapun tangan itu, maka di nanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minumannya seperti itulah segala anggota-anggota yang lain. Fikir bahawa tangan kita ni akan capai buah-buahan minuman-minuman dalam syurga. Tapi kalau tangan ni bermaksiat, agak-agak tangan tersebut dapat capai atau tidak? Dapat ataupun tidak? Maka fikirkanlah tuan-tuan dan puan-puan. Tangan ini, kata ulama, segala daripada anggota-anggota kita ni, apa yang kita buat di dunia, itulah yang Allah Ta'ala akan reply, Allah Ta'ala akan balas balik. Apa yang kita buat, apa yang kita pandang, Allah Ta'ala akan balas balik. Kalau kita pandang benda yang baik, maka benda baik hanya pada syurga. Itulah Allah Ta'ala balas. Tapi kalau kita pandang benda-benda yang haram, kita capai benda-benda yang haram, kita langkah benda-benda yang haram, dalam syurga tidak ada benda yang haram. Dalam syurga itu, dalam benda yang haram itu hanya ada pada dalam api neraka, maka itulah yang kita dapat. Fikir-fikirlah. Itu yang disebut para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan. Maka yang terakhir, maka mata hanya senyap ialah adalah kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Jadi bila kita tengok pada mata kita ni, fikirkan bahawasanya mata kita ni nanti di syurga kita dapat melihat Allah Ta'ala. Memang kita dapat, kata Allah Ta'ala, bahawasanya wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka itu berseri-seri dan kepada Tuhan mereka lah mereka akan melihatnya. Tapi kalau kita pandang sesuatu yang haram, agak-agak kita dapat melihat Allah. Sedang melihat Allah ataupun tidak. Sedangkan dalam syurga ni, kata Nabi SAW, ada orang yang mendapat melihat Allah Ta'ala itu setiap sebulan sekali. Ada orang yang mendapat melihat Allah seminggu sekali, setiap hari Jumaat. Ada orang yang dapat melihat Allah pada setiap hari. Dan ada orang yang dapat melihat Allah pada segenap waktu-waktu mereka. Kerana itu dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW sebut, tuan-tuan dan puan-puan, setelah Allah Ta'ala masukkan semua orang masuk dalam syurga, Allah dah tutup pintu-pintu api neraka. Duduk dalam neraka orang kafir saja. Maka Allah Ta'ala ketika itu akan kata kepada seluruh orang-orang ahli syurga, nak tak aku beritahu kepada kamu ada satu nikmat lagi yang aku akan berikan kepada kamu, nikmat yang besar. Orang ahli syurga mengatakan, wahai Tuhan, bukankah nikmat syurga ni dah besar dah? Dah macam-macam dah syurga ni, Allah Ta'ala bagi nikmat. Maka Allah Ta'ala kata bahawasanya ketika itu dikumpulkan semua ahli-ahli syurga, diperlihatkan mereka dengan mata mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengatakan, qad raditu lakum, aku telah redha kepada kamu, wala askhatu alaikum ba'da abada, maka aku tidak akan murka kepada kamu selama-lamanya. Inilah paling nikmat, tuan-tuan dan puan-puan, lihat Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak menjaga penglihatan kita, maka kita tidak melihat Allah Ta'ala. Dapat melihat, masuk syurga dapat melihat, setiap orang ahli syurga dapat melihat, tetapi dengan kadar-kadar yang tertentu dengan amalan soleh mereka. Sebab tu kalau orang masuk syurga, dia akan ada rasa macam cemburu juga. Tengok orang-orang ahli syurga yang lain dapat martabat yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Dan mereka juga akan ada rasa macam menyesal, kenapalah aku ni kalau di dunia tak buat sekian-sekian. Kenapalah kalau dunia ni aku dulu aku tak buat maksiat, nescaya aku dapat sekian-sekian dalam syurga. Berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah kita hidup di dunia ni, kita kena fikirkan bahawasanya kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah Ta'ala
Itu disebutkan oleh musannif rahimahumullah. Dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di dalam negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada melihat Tuhan itu. Tidak ada nikmat yang paling besar kecuali melihat Allah Ta'ala. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya. Sebab mata anggota kita ni dibawa sana. Kita akan diciptakan, ada anggota-anggota ni akan diberikan ke sana. Nampak? Cuma function dia lebih efisien, lebih baik daripada ketika di dunia. Kerana orang-orang dalam syurga ada juga kemaluan, ada, tapi mereka tidak mengeluarkan najis. Mereka kata Nabi SAW, para sahabat, ya Rasulullah, adakah tandas dalam syurga? Kata Nabi SAW, tidak ada, kerana orang ahli syurga itu mengeluarkan daripada peluh-peluh, sisa-sisa mereka daripada peluh-peluh mereka, dan peluh-peluh tersebut kata Rasulullah SAW bauan seperti bauan kasturi. Tu tuan-tuan perempuan. Ada juga anggota, maka dia lebih advance. Adapun di dunia ni, lepas makan nak kena fikir tandas, lepas ni macam-macam lah, penat dan sebagainya. Nampak? Adapun di dunia, di akhirat, maka kita fikir-fikirkan. Semua anggota ni akan dibawa ke akhirat. Maka kata musannif yang terakhir, dipelihara. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, maka patut sangatlah mata yang dinanti baginya sebesar-besar nikmat bahawa dipelihara dia di dunia ini dengan sehingga pelihara. Betul-betul sungguh-sungguh jaga dan dimuliakan dengan sehabis-habis muliakan dengan tidak bermaksiat, dan bahawa tiada dikotorkan dia dengan memandang akan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi habislah di dalam bab pada menyatakan, iaitu menyatakan segala anggota yang 7. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah taala bermanfaat. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan mata kita, hati kita semua tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah, tidak mandang kepada sesuatu yang haram. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la afu minkum. Allahumma salli ala sayyidina